Tun M akan ke Sabah, mahu 13 adun dihukum. Kerana saya KJ, saya ditembak. Syafiee sanggup mati dari biarkan mandat dirampas. Mahathir mudah lupa, kata UMNO. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mengesahkan bahawa beliau akan mengunjungi Sabah menjelang pilihan raya negeri atau PRN yang bakal diadakan di negeri itu. Mahathir berkata bahawa 13 anggota Dewan Undangan Negeri yang berpaling tadah kepada pembangkang di negeri itu yang menyebabkan Ketua Menteri Syafiee Apdal terpaksa membubarkan DUN bagi menggagalkan cubaan rampasan kuasa akan dihukum. Saya akan pergi ke Sabah kerana saya mendapati bahawa apa yang berlaku di Sabah adalah contoh rasuah yang sangat buruk. Saya dapati 13 adun yang keluar dari parti kerajaan negeri ditawarkan wang. Mereka disogok. Ini sesuatu yang ingin kita hapuskan. Mereka akan ditolak sepenuhnya oleh rakyat Sabah kerana mereka tidak boleh dipercayai. Mereka ini hanya ikut duit, bukan ada prinsip. Apabila mereka mendapat duit, mereka melompat. Katanya semasa rancangan bual bicara dalam talian yang dianjurkan oleh kumpulan usahawan My Perintis. Tanpa menyebut nama secara spesifik, Mahathir mendakwa pihak yang bertanggungjawab membuat sogokan itu adalah orang yang sama yang sebelumnya memerangi rasuah. Saya dapati bahawa amalan rasuah lama yang ingin kita hapuskan telah muncul di Sabah. Apa yang menyedihkan adalah orang yang sebelum ini memerangi rasuah adalah orang yang kini terlibat secara langsung dalam memberi rasuah, katanya. Mahathir berkata, wakil rakyat boleh meninggalkan parti mereka dalam isu-isu prinsip dan bukannya kerana ditawarkan habuan. Mengulas isu berasingan, Mahathir berkata, moratorium pinjaman tidak dapat bertahan selama-lamanya dan perniagaan mesti mengatur semula operasi dalam tempoh moratorium untuk persiapan sebelum moratorium berakhir. Mahathir berkata, antara langkahnya adalah beralih kepada penjualan dalam talian. Bagaimanapun, Mahathir mengakui tidak semua peniaga dapat melaksanakannya. Sebagai contoh, orang yang mempunyai gerai di tepi jalan, mereka tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Saya bersimpati dengan mereka yang tidak dapat beralih ke perniagaan lain. Tetapi perlu ingat bahawa moratorium bukan selama-lamanya. Pada tahap tertentu, anda harus membayar hutang anda, katanya. Pada masa yang sama, Setiausaha Agung Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa mempertahankan tindakan adun Sabah itu yang dilihat cuba menyelamatkan negeri itu daripada kepentingan politik peribadi Ketua Menterinya, Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal. Mereka yang menukar haluan adalah wira-wira Sabah yang telah mencuba menyelamatkan Sabah daripada terus diseret oleh politik kepentingan diri dan kroni yang kini menyebabkan Sabah makin mundur, kata Menteri Wilayah Persekutuan ketika menciap di Twitter. Bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, beliau hanya menyampaikan pandangan ramai bahawa parti itu harus bergerak ke hadapan susulan keputusan bersalah terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak. Saya setia kepada parti. Saya cuma nyatakan perkara yang ramai sedang fikir, cuma mungkin takut untuk sebut, ujarnya seperti dilaporkan utusan online. Beliau berkata, pengerusi jemaah penasihat UMNO Tengku Razali Hamzah juga melontarkan pendapat hampir sama, namun hanya beliau menjadi sasaran pengkritik dalam parti itu. Tengku Razali cakap benda yang hampir sama, yakni minta pemimpin tertentu untuk memberi laluan. Tetapi beliau tidak dikecam macam saya. Mungkin mereka takut nak kecam atau peli kuli. Mesej sama, tapi kerana KJ, pembawa mesej ditembak. Saya tidak kisah pembawa mesej ditembak, tapi kalau tidak menghiraukan mesej yang dibawa, UMNO akan terus dipandang serong oleh rakyat, katanya lagi. Khairi sebelum ini berkata, walaupun ahli parti itu berhak menyatakan sokongan terhadap Najib, namun ini adalah masa bagi UMNO terus bergerak ke hadapan. Susulan itu, beliau menerima kritikan, khususnya daripada kalangan penyokong Najib yang mendakwanya cuba menjadi hero bagi menyelamatkan parti itu. Terdahulu sebelum ini, Tengku Razali menggesa Najib dan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi agar memberi laluan kepada muka baru bagi menerajui parti itu. Menurut Khairi, beliau tidak berniat bersikap biadab terhadap Najib apabila mengeluarkan kenyataan menggesa parti itu terus bergerak ke hadapan. Saya tiada niat untuk biadab terhadap Najib. Beliau ada hak untuk buat rayuan. Saya cuma mahu UMNO pandang dan bergerak ke hadapan, jelasnya. Tambahnya, beliau juga sedar
kenyataan tersebut akan mengundang kecaman meskipun hanya menyampaikan kebenaran walaupun pahit. Itu perkara biasa apabila kita sampaikan perkara yang benar tapi pahit, katanya. Selasa lalu, Najib dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun bagi 7 pertuduhan membabitkan salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram dalam kes berkaitan SRC International Sdn Bhd. Secara keseluruhan, bekas Presiden UMNO itu dijatuhkan hukuman penjara 72 tahun. Namun hakim mengarahkan hukuman dijalankan serentak. Presiden Parti Warisan Sabah atau Warisan, Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal menjelaskan beliau sanggup mati daripada merelakan mandat rakyat diperlekehkan pihak tertentu. Kenyataan Ketua Menteri itu merujuk kepada insiden cubaan rampasan kuasa pentadbiran negeri Sabah baru-baru ini hingga memaksa beliau membubarkan Dewan Undangan Negeri dan berlakunya pilihan raya negeri. Saya tahu ada kritik kita kenapa adakan pilihan raya, bimbang sangat nyawa manusia, tetapi daripada kita menyerahkan kuasa kepada mereka secara itu, iaitu rampasan dan lompat adun, tidak apa bagi kita. Saya sanggup mati, katanya. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat bersama wakil rakyat dan pemimpin warisan di Kelompong, Kota Kinabalu pada Isnin. Pada 29 Julai lalu, gabungan yang diketuai oleh Tan Sri Musa Aman mendakwa mempunyai jumlah majoriti mudah untuk menubuhkan satu kerajaan baru. Dalam satu sidang media, Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Sibuga itu berkata beliau sudah mempunyai 33 akuan bersumpah atau SD. Adun yang menyokong beliau seterusnya mempunyai majoriti mudah untuk bentuk kerajaan baru. Muhammad Syafiee yang juga Ketua Menteri Sabah bagaimanapun terpaksa mengambil keputusan membubarkan Dewan Undangan Negeri selepas diberi perkenan yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Mahiruddin sekaligus memberi laluan kepada pilihan raya negeri. Bagaimanapun Musa Aman tidak bersetuju dengan tindakan Syafiee. Ujarnya adalah tidak wajar untuk membazirkan wang serta mendedahkan rakyat kepada risiko penularan wabak COVID-19 semata-mata untuk kepentingan peribadi. Kalau kita perhatikan dengan keadaan wabak COVID-19 yang melanda negara kita termasuk Sabah, pembubaran DUN adalah langkah tidak wajar kerana yang ada hari ini jelas di sini bahawa ada 33 adun iaitu simple majority membolehkan kita menubuhkan kerajaan negeri. Saya juga kira kepentingan dan kesihatan rakyat jadi keutamaan kita dalam buat sebarang keputusan. Jangan sekali-kali kita perjudikan nyawa rakyat semata-mata untuk kepentingan peribadi dan politik, katanya lagi. Sementara itu mengulas mengenai persediaan pilihan raya negeri, Muhammad Syafiee mendedahkan kesediaan warisan mempertahankan kerusi dimenangi dalam pilihan raya sebelum ini. Saya minta kebukakan calon, kita pertahankan kerusi yang telah kita menangi dahulu. Ia bukan hanya untuk warisan tetapi juga APCO, DAP dan PKR, tegasnya. Jelas beliau lagi, pihaknya akan mengumumkan pengagihan kerusi dan senarai calon parti itu dalam tempoh terdekat. Ia termasuklah kesediaan bertanding dalam 13 kerusi baru yang dipertandingkan pada pilihan raya negeri Sabah kali ini. Datuk Dr. Muhammad Puan Zarkashi membidas kenyataan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang menyifatkan apa yang berlaku di Sabah hingga Dewan Undangan Negeri Sabah terpaksa dibubarkan adalah contoh rasuah yang paling buruk. Ahli Majlis Tertinggi UMNO itu bertanya, adakah Mahathir lupa tindakannya menerima ahli Parlimen UMNO yang melompat parti? Bukankah mereka juga disogok? Malah soalnya, apakah tindakan Mahathir memberikan jawatan Menteri Keuangan kepada Lim Guan Eng bukan rasuah, sedangkan Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa bekas Perdana Menteri itu telah berjanji untuk melantiknya menerajui Kementerian Keuangan. Muhammad Puan mendakwa Mahathir menipu Muhyiddin untuk memastikan DAP tidak lari dan menyokongnya menjadi Perdana Menteri. Bahkan DAP dapat 6 jawatan menteri. Itu bukan sogokan. Kini Mahathir tuduh 13 adun Sabah yang belot itu disogok, ujarnya. Malah katanya, Mahathir mendakwa rasuah kembali di Sabah kerana ia didokong oleh orang yang dulu kuat menentang rasuah. Tentunya individu yang dimaksudkan beliau ialah Muhyiddin. Tuduhan itu dibuat kerana Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Datuk Nadin Setpol atau Setiausaha Politik Muhyiddin turun ke Sabah dan jumpa TYT yang di-Pertua Sabah, tambah Muhammad Puan. Beliau berkata, inilah musibah apabila kerajaan majoriti hujung tanduk. Gejala sogok bermaharajalela. Sebab itu, bubar sahaja Parlimen, biar rakyat pilih kerajaan majoriti kukuh, katanya. Untuk rekod sebelum ini, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mengesahkan bahawa beliau akan mengunjungi Sabah menjelang pilihan raya negeri yang bakal diadakan di negeri itu. Mahathir berkata,
bahawa 13 anggota Dewan Undangan Negeri yang berpaling tadah kepada pembangkang di negeri itu yang menyebabkan Ketua Menteri Syafiee Apdal terpaksa membubarkan DUN bagi menggagalkan cubaan rampas kuasa akan dihukum. Saya akan pergi ke Sabah kerana saya mendapati bahawa apa yang berlaku di Sabah adalah contoh rasuah yang sangat buruk. Saya dapati 13 adun yang keluar dari parti kerajaan negeri ditawarkan wang. Mereka disogok. Ini sesuatu yang ingin kita hapuskan. Mereka akan ditolak sepenuhnya oleh rakyat Sabah kerana mereka tidak boleh dipercayai. Mereka ini hanya ikut duit, bukan ada prinsip. Apabila mereka mendapat duit, mereka melompat, katanya. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.